Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Seperti mana biasa, program Wacana Ilmu ini akan diteruskan. Malam ini tajuknya ialah LGBT dan Islam. Okay, sedikit secara ringkas lah, LGBT ni saya rasa semua pernah dengar maksud LGBT ni. L for lesbian, G for gay, B for bisexual, and T for transgender. So cuma malam ni kita akan mengupas isu ini dari pelbagai aspek. So sebab itu kenapa malam ini panelnya adalah ketiga-tiga daripada latar belakang yang berbeza dan ada perspektif yang tersendiri. Oleh itu sementara kita menunggu kedatangan Ustaz Fawaz yang dah hadir pada malam ni, yang pertama ialah Kak Yati ataupun nama Puan Nurhayati Kaprawi dan juga Encik Afiq Makno. Okey. Jadi untuk meneruskan sesi pada malam ni, saya terus menjemputlah panel yang pertama, Afiq, untuk dalam masa 10 ke 15 minit macam tu untuk mengupas sedikit tentang tajuk pada malam ni. Oleh itu saya persilakan Encik Afiq untuk memulakan. Okey, mau jawab masuk. Teruskan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau kita sebut tentang LGBT dan Islam, seolah-olah ada hanya satu pendapat, iaitu LGBT, lesbian, gay, transsexual dan bisexual ni adalah satu perbuatan yang bercanggah dengan Islam. Itu yang kita semua faham. Dan bila kita menyebut tentang LGBT, secara automatik ramai di antara kita akan pergi kepada cerita tentang Nabi Lut dan kaum dia, yang mana berdasarkan ayat Quran dalam surah Al-A'raf ayat 80, mula daripada ayat 80 yang menceritakan tentang kaum Nabi Lut ni, orang kata atatun al-fahisyah. Dia kata fahisyah ini, perbuatan keji dan keburukan ini yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala melaknat golongan gay dan homoseksual ini, adalah berpunca daripada surah ini. Inilah sumbernya. Kerana kita lihat di dalam hadis, tidak ada satu pun yang menyatakan tentang hukum homoseksual secara sarih, secara jelas dalam hadis. Jadi bila kita sebut tentang LGBT, ada dua perkara utama yang kita akan sentuh. Yang pertama, apakah hukum LGBT? Apakah hukum LGBT itu? Apakah hukum homoseksual itu? Adakah Islam memperuntukkan hukuman? Dan yang kedua, salah ke jadi sebahagian daripada seorang yang homoseks itu? Saya akan mulakan dengan tafsir, sebab inilah punca utama kekeliruan orang kepada masalah LGBT. Kalau kita lihat, sebelum kita sampai kepada tafsir, sebab kebanyakan saya suka mula daripada awal. Masa kena naik atas sebab ramai datang. Oh, ada letak kat atas tu. Terutama kisah-kisah yang menceritakan tentang Nabi Lut. Dan kebanyakan mufassir, ahli-ahli tafsir yang classical scholar yang mentafsirkan Al-Quran, apabila dia sebut tentang kaum Nabi Lut, saya ambil contoh At-Tabari. Boleh rujuk tafsir At-Tabari bila dia mentafsirkan surah Al-A'raf ayat yang ke-80. At-Tabari apabila dia mentafsirkan atatun al-fahisyah, dia kata al-fahisyah itu ialah kerana golongan laki-laki di waktu zaman Nabi Nuh mendatangi lelaki dengan syahwat, walaupun mereka mempunyai isteri-isteri. Jadi berdasarkan kepada rumusan itu, dia orang menetapkan hukum fiqh bahawa LGBT ini, homoseksual ini sebagai sesuatu benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya suka untuk kita, sebelum kita masuk lebih dalam, saya tahu 10 minit cukup tak, nanti tanya soalan.
sebelum kita masuk lebih dalam, kita kena tahu daripada mana kita nak mengambil hukum ini. Kita duduk di mana. Saya suka bahagikan kita kepada 3 school of thought. Yang pertama, al-ibrah bi'umumin lafzi. Hukum itu diambil dengan keumuman lafaz daripada Al-Quran, bukan bikhususis sebab, bukan atas sebab utama, bukan sebab tertentu diturunkan ayat itu. Yang kedua, school of thought yang kedua, dia kata al-ibrah bikhususil lafaz, bikhususis sebab. Hukum diambil kerana sebab yang tertentu. Dan yang ketiga, dia kata al-ibrah bimaqasidis syariah. Ini yang cuba nak dipelopori oleh Al-Imam Musyatibi, iaitu hukum diambil dengan objektif syariah, maksudnya jis daripada kandungan dalam Al-Quran itu, dan macam mana kita melihat Al-Quran. Baik, secara ringkas, nanti saya akan hurai dengan lanjut kalau ada soalan. Secara ringkasnya, bila kita bercerita tentang Nabi Lut, orang akan kata, oh ini homoseksual, ini homoseksual. Jadi sebab perbuatan Nabi Lut tu Allah Ta'ala datangkan malaikat, dia orang nak bahasa, dia tak ada bahasa sopan, dia nak rukul malaikat tu, lelaki ni nak merukul malaikat, dan Nabi Lut menawarkan anak dia. Lepas tu malaikat ni kata apa? Malaikat ni kata dia datang untuk bagi tahu keluar daripada kampung tu sebab Allah Ta'ala nak mengazab kampung tu, jadi dia turunkan hujan batu. Jadi dia orang semua mati. Para fuqaha mengambil ibrah daripada ayat, mengambil tauladan daripada ayat ini dan mengatakan homoseksual haram kerana perbuatan ini dikutuk ke atas golongan Nabi Lut, kaum Nabi Lut, tanpa ada sebab lain. Yang pertama, kita kena ingat, bila Allah Ta'ala menceritakan tentang Nabi Lut, Allah Ta'ala tak pernah ceritakan dalam Quran Nabi Lut ini secara berasingan. Dia akan menceritakan Nabi Lut dengan Nabi-Nabi yang lain. Dia akan pairkan Nabi Lut dengan Nabi Saleh. Nabi Saleh kaum Samud. Nabi Saleh apa mukjizat dia? Apa benda yang terjadi pada penduduk kaum Samud ini? Unta. Ada satu unta, orang kaya. Zaman Nabi Lut dan zaman Nabi Saleh, kedua-dua masyarakat ni masyarakat yang dah bertamadun. Orang kaya, ada social status, dan Nabi datang untuk ajak kepada Allah, dia orang tak nak. Dan Nabi Saleh ada mukjizat khusus. Peristiwa dia ialah peristiwa unta betina, yang the special unta betina ni. Nabi Saleh kata unta ini adalah milik awam, milik public. Jadi unta ni boleh minum dari mana-mana ladang, boleh makan mana-mana rumput. Jadi orang yang kaya ni tak berapa suka, sebab dia kata rumput ni rumput dia, air ni air dia. Jadi apa yang dia buat? Dia tambat unta tu dan dia bunuh. Lepas tu apa Allah Ta'ala buat? Allah Ta'ala azabkan kaum ni dengan letusan gunung berapi, dan dia orang mati tercekik habuk macam tu. Tapi pernah tak dengar ulama-ulama kata hukum membunuh unta? Hukum membunuh unta ialah hukum habuk ni macam mana? Hukum chamber lah, dalam gas chamber tu lah kan, macam tu lah. Tapi tak ada satu pun ulama yang menghukumkan sedemikian. Tapi tidak apabila sampai kepada kes Nabi Lut. Saya dah cukup masa dah? Belum. Dalam Ibn Hizmin Al-Andalus, Ibn Hizmin adalah seorang qadi di Cordoba. Ibn Hizmin terkenal dengan sifat dia orang panggil Ibn Hizmin Al-Zahiri. Dia sifat zahiri, dia very literal kan? Dalam kitab dia Al-Muhalla, Ibn Hizmin mengkritik majoriti ahli tafsir ini dan mengatakan bahawa Allah Ta'ala tidak pernah melaknat golongan kaum Nabi Lut kerana satu spesifik perbuatan, iaitu liwat. Tak pernah. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala melaknat kaum Lut ini adalah kerana pembangkangan dia kepada Rasul. Dia menggunakan, saya tak suka guna istilah liwat, sebenarnya yang lebih tepat sekali, dia menggunakan seks tu sebagai alat untuk menindas. Contoh, di Guantanamo, orang gunakan seks ni untuk memalukan. Samalah keadaannya pada waktu zaman Nabi Lut.
kaum Nabi Lut ni, dia bukan tak ada isteri, dia ada isteri. Banyak ayat. Contoh dalam surah Asy-Syu'ara, Allah Ta'ala cakap mereka ni ada orang ada isteri, tapi kenapa dia cari lelaki lain? Dia bukan cari dan untuk having sex dengan suka sama suka, tidak. Dia, istilah tepat dia ialah assault dan rape. Dia merogol kerana nak menunjukkan bangkangan dia kepada Nabi. Itu saja alasan dia. Sebab tu Allah Ta'ala tak pernah ceritakan dia secara berasingan. Allah Ta'ala ceritakan dia secara bersesama dengan cerita Nabi lain kepada Nabi Muhammad. Itu dari segi Al-Quran. Nanti mungkin kalau ada soalan, kita akan kupas lanjut. Dari segi hadis pula, dari segi hadis Nabi, saya cari semalam, tapi saya tak jumpa satu hadis yang spesifik tentang hukuman homoseksual. Tak ada hukuman homoseksual. Hukuman liwat dia ada. Sama lah macam Ibn Hizmin dalam Al-Muhalla. Dia tidak memberikan stand atau dia tidak memberikan apa-apa pandangan tentang homoseks. Walaupun pendapat dia liwat itu haram, tapi bukan hukuman dia sama macam fuqaha lain. Dia kata hukuman dia sahaja sekadar ta'zir. Saya cari hadis dan saya terbaca satu hadis. Hadis daripada Anas bin Malik. Dia kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan kana 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu lelaki, Rasulullah tak namakan lelaki ni, dia berjalan sama dengan Nabi. Kemudian ada satu lelaki lain lalu. Jadi dia tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innani la uhibbu hadha." Aku suka lelaki ni. Lalu Rasulullah tanya dia, "A'lamtahu?" Dia tahu tak kau suka dia? Dia kata, "La." Dia kata lelaki tu tak tahu. Lepas tu Rasulullah kata apa? "A'limhu." Bagi tahu. Rasulullah bagi tahu. Dia tahan lelaki tu dan dia kata, "Innani uhibbuka fillah." Aku sayang kau, aku cinta kau kerana Allah. Lelaki tu jawab apa? Lempang dia? Tak. Lelaki tu tak lempang dia. Lelaki tu kata, "Ahabbaka allazi ahbabtani lahu." Semoga Allah sayang kau sebab kau sayang aku kerana Allah. Bila kita baca hadis, satu yang menarik, hadis itu dia macam short story. Kadang-kadang kita tak tahu kenapa Rasulullah sebut macam tu, kenapa Rasulullah sebut. Kadang-kadang andaian manusia. Kalau kita tengok, kalau yang belajar hadis, bab ni dalam perbincangan hadis dia masukkan dalam bab apa? Bab saudara lah. Dia kata bukan bab saudara, lebih spesifik dia kata kalau kita suka dengan seseorang tu, kita perlu nyatakan kesukaan kita kerana Allah. Tapi maksud hadis ni kita tak tahu, adakah dia suka orang tu, suka sebagai sahabat, ataupun dia macam-macam ni suka. Macam-macam lah suka ni. Tapi tak ada siapa yang mensyarahkan hadis tu secara detail. Dari segi hadis, dari segi fiqah pun banyaklah perbincangan dia. Itu kemudian ada satu lagi yang saya nak sebut tentang transsexual. Sebab kita cover semua. Transsexual secara umumnya, bukan transsexual sajalah, apa-apa saja isu homoseksual, transsexual, kita sekarang ini kita memerlukan satu tafsir yang boleh memanusiakan orang seperti ini. Last Ramadan saya bersolat di sebuah masjid. Ada dua orang transgender dah buat operation. Dia solat di belakang tempat perempuan, tapi perempuan tak bagi, so dia halau ke depan. Ada semua, ada titik semua, lengkap package. Sembahyang di depan, ada sembahyang tarawih. Pakcik laki-laki ni tak nak rapat dengan sah dengan dia. Biasa pun nak rapat sah kan, macam tu. Dan kemudian sekarang ni ustaz bagi ceramah. Ustaz bagi ceramah, orang tanya, ustaz kata diorang ni diorang ni lebih elok bagi diorang untuk sembahyang di rumah, kerana untuk mengelakkan fitnah. Jadi adakah masjid ini tempat untuk heteroseksual sahaja, untuk lelaki dan perempuan, bukan untuk orang lain? Kadang-kadang, sebab saya tanya dia kata dia pergi haji banyak kali, pergi umrah banyak kali. Dia kata apa salah dia sampai agama menyisihkan dia macam tu? Adakah kita nak gambarkan Islam ni sebagai satu agama yang sebab kau termasuk dalam LGBT, maka
Kau tak ada tempat langsung dalam agama. Kita tengok adakah golongan transseksual, dan secara khusus transseksual, benda yang baru? Homoseksual bukan benda yang baru. Adakah transseksual juga benda yang baru? Tidak. Transseksual bukan benda yang baru. Cuba kita tengok yang mana belajar. Awak pakai tudung, kenapa awak pakai tudung? Kelihatan tak aurat. Ayat apa dalil? Surah An-Nur ayat 31 kan? Dalam surah An-Nur ayat 31 tu Allah senaraikan kita perlu menutup, melabuhkan khimar. Saya bukan kita besar hijab, tapi khimar dan melabuhkan khimar menutupi juyub. Dia kata apa juyub ni? Juyub ni sebenarnya bahasa Arab dia ni collar, bahasa Arab sebenarnya. Tapi tak apa, dia tutup dada lah. Tu kemudian cerita. Dalam ayat tu Allah Ta'ala senaraikan beberapa golongan yang perempuan boleh buka aurat. Maksud tak ada aurat dia dengan perempuan. Ramai Allah Ta'ala senaraikan. Salah satu daripadanya adalah apa? Yang last sekali, Ghair ulil irbat minar rijal. Ramai ulama tafsir, ambil tafsir Ghair ulil irbat minar rijal. Ramai ulama tafsir dia kata hamba lelaki yang tidak ada nafsu kepada perempuan, ataupun orang tua yang syaikhan aliman, orang tua yang sangat alim sampai dia tak ada nafsu kepada perempuan, atau dia kata orang yang cacat. Tapi At-Tabari bila dia mengulas ayat ni, dia klasifikasikan secara umum. Saya tengok Al-Kasyaf, dia kata ini adalah kesimpulannya ialah mereka adalah laki-laki yang tidak ada nafsu pada perempuan. Adakah ada golongan macam ni? Baca Sahih Muslim. Sahih Muslim ada satu hadis riwayat Aisyah. Mereka bercampur dengan isteri Nabi. Sampai satu hari Rasulullah datang, Rasulullah dengar dia sedang bercerita di rumah Aisyah. Dia sedang bercerita tentang aurat perempuan lain. Saya tak ingat matan dia, tapi daripada kalau boleh kontak saya. Dia kata, dia menceritakan, dia kata kalau kau nanti bila Fathu Makkah, kau kena pergi cari perempuan ni. Dia describe depan dia macam mana, belakang. Rasulullah kata, dia masuk rumah apa benda ni? Kenapa dia cerita macam ni? Jadi sejak pada hari itu Rasulullah melaknat dia daripada masuk ke rumah Nabi. Dan Aisyah pun tidak membenarkan dia masuk ke rumah Nabi. Tapi apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ni? Al-Imam An-Nawawi sewaktu dia mensyarahkan Sahih Muslim, dia kata golongan seperti ini secara khususnya dia ada dua, satu mukhannath, satu lagi khunsa. Khunsa ni ialah orang yang ada dua kemaluan, ya? Tapi ada ulama bahagikan khunsa muskil apa tu, kemudian kita cerita. Mukhannath ni pula dia hanya ada satu kemaluan, iaitu kemaluan lelaki. Tapi dia terperangkap di badan, tak tahulah macam mana, tapi dia perwatakannya dia tidak mempunyai nafsu pada perempuan. Dan dia bercampur dengan isteri Nabi yang tidak mempunyai aurat pada waktu itu. Jadi Al-Imam An-Nawawi bila dia membahaskan tentang mukhannas ni, dia kata dia terbahagi kepada dua. Dia bahagi kepada dua, min khalqi dan bin takalluf. Min khalqi ni secara semula jadi, secara kodratnya dia seperti itu, given. Bil takalluf ini, takalluf maksud konstruktif, secara konstruktif dia dalam bahasa Melayu. Mungkin dipengaruhi oleh benda-benda luar lah, bukan semula jadi. Dipengaruhi oleh persekitaran. Dibahagikan macam tu. Dan An-Nawawi kata golongan yang pertama ni tidak dilaknat kerana dia semula jadinya memang seperti itu. Tapi golongan yang kedua ni memang laknat lah. Pendapat Ibnu Hajar, pendapat An-Nawawi ini disokong oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Fathul Bari ini satu kitab yang mensyarahkan Sahih Bukhari. Ibnu Hajar juga membahagikan kepada dua bahagian, tapi bukanlah exact macam An-Nawawi, cuma berbeza istilah barangkali. Dia kata min asli khalqi, dia kata. Yang pertama min asli khalqi, asal dia memang seperti itu. Yang kedua dia kata bil qasdi, iaitu secara konstruktif. Asas kepada kedua-dua argumen ini ialah surah Al-Hajj ayat yang kelima. Dalam surah Al-Hajj ayat yang kelima, kita tengok para mufassir dia membahagikan manusia ni kepada
bi khilqah dan bi khairi khilqah. Maksudnya secara sempurna dan satu lagi secara tidak sempurna. Kalau orang cacat, mungkin yang pakar dalam bidang sains dia boleh hurailah. Tapi saya nak sekarang nak sebut dalam classical text ada diceritakan tentang gender ketiga selain daripada lelaki dan perempuan. Kita ada khunsa dan kita ada muannas. Bila saya sebut tentang yang asal tadi memulai LGBT, bukanlah maksudnya kita nak menolak secara keseluruhan. Saya bukan kata saya menolak tafsir klasik tentang cerita Nabi Lut dan saya bersetuju dengan Ibnu Hazmin. Tidak. Tapi saya sekadar memperkayakan, kita memperkayakan perbahasan tafsir ini supaya agama ini nampak hidup. Sebab dari mana saya datang, saya kata kenapa saya berminat dengan isu ini? Kerana kita nampak seolah-olah mereka tidak ada tempat, golongan seperti ini tidak ada tempat di dalam Islam. Bukan kita nak menolak, tapi sekadar kita acknowledge adanya different opinion. Dan tak mustahil orang berpendirian yang tak sama dengan kita. Saya ingat sekadar tu dulu untuk first session ni. Kalau ada apa-apa nanti boleh tanya. Allah. Okey, terima